Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Cikgu Fafau Channel. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan komen video ini di Cikgu Fafau Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat semua pelajar-pelajar tingkatan 3 SMK Sungai Kertas. Okey, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bertemu pada hari ini mengikut jadual PDPR kita, yang mana untuk pagi ini kita akan belajar. Okey, mengikut jadual kita akan belajar geografi, dan untuk hari ini saya akan terus masuk kepada topik bab yang ketiga. Kejap lagi saya akan beritahulah relevannya kenapa. Okey, jadi untuk hari ini kita akan masuk bab yang ketiga, iaitu pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan, semula jadi dan hidupan liar. Okey, sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada semua ke kelas Geografi Cikgu Fafau dan selamat kembali ke sekolah bagi sesi 2021. Jadi saya doakan supaya tahun 2021 ni awak lebih semangat, okey, akan menetapkan impian untuk lebih cemerlang, okey, dan semoga tahun 2021 ini memberikan kita sinar agar pandemik COVID-19 ini, okay, COVID-19 ini pergi, okay, jauh dari kita, insyaAllah. Okay, sebelum saya memulakan pengajaran saya, okay, eloklah saya rasa saya flashback sikit ataupun ingatkan semula kepada anak-anak semua tentang pengenalan kepada geografi, terutamanya geografi PT3. Sebelum itu, ini merupakan rujukan utama, okay, yang mana apa-apa sahaja kita akan base tu buku teks, okay, geografi tingkatan 3. Okay, ini lebih kurang macam kitab kita lah. Okay, jadi apa-apa kita akan merujuk kepada buku teks geografi tingkatan 3 KSSM. Okay, dan saya difahamkan anak-anak semua belum lagi mendapat buku teks. Okay, jadi di bawah itu saya telah sediakan link untuk awak semua download buku teks digital, dan saya juga difahamkan guru-guru kelas masing-masing telah menghantar link tersebut dalam grup kelas masing-masing. Okay, jadi awak semua boleh download lah, okay, buku teks tersebut. Okay, seterusnya kita tengok kandungan. Apa yang kita nak belajar dalam subjek geografi untuk tahun ni? Kita akan tengok kandungan-kandungan dia, apa yang ada dalam kandungan untuk mata pelajaran geografi pada tahun ini untuk tekanan 3. Okey, so yang pertama kita akan belajar kemahiran geografi. Okey, bahagian yang kedua kita akan belajar tentang geografi fizikal. Okey, yang ketiga geografi manusia, yang keempat geografi kawasan, yang kelima isu dan pengurusan alam sekitar, dan akhir sekali kerja lapangan. Okey, dan setiap bahagian-bahagian ni dia ada subtopik dia, ada bahagian-bahagian, ada bab-bab dia tertentu. Okey, untuk kemahiran geografi, okey, untuk form 3 ni awak akan belajar jadual dan graf, dan bab 2 awak akan belajar tentang carta pai. Okey, itu untuk kemahiran geografi. Seterusnya bila kita masuk ke geografi fizikal, bab 3 kita akan masuk pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, bab yang keempat, tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia, and then bab yang kelima, hidupan liar di Malaysia. Okey, dan seterusnya kita akan masuk ke bahagian geografi manusia, bab 6, sumber semula jadi di Malaysia, dan bab 7, kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, selesai bahagian geografi manusia, kita akan masuk bab geografi kawasan. Okey, bab yang ke-8 kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di dunia, dan bab 9 kita akan belajar tentang sumber semula jadi utama dan kerjasama ekonomi di dunia. Okey, seterusnya kita masuk bahagian isu dan pengurusan alam sekitar. Okey, bab 10 kita akan belajar tentang sumber hutan. Okey, dan bab 11 kita akan belajar tentang kitar semula, dan akhir sekali kajian lapangan. Okey, kita akan buat inilah kerja lapangan berdasarkan tajuk yang akan diberikan nanti. So untuk tahun ni, untuk apa orang kata,
secara umumnya kita akan belajar 11 bab Okey, kita akan belajar 11 bab dan termasuk satu kerja lapangan. Okey, jadi sepanjang tahun ni inilah topik-topik ataupun bab-bab yang kita akan pelajari. Okey, seterusnya sebelum kita masuk kepada topik kita ataupun bab kita yang pertama. Okey, suka saya ingatkan semula format PT3 untuk paper geografi ini. Okey, untuk makluman awak, geografi ni akan terbahagi kepada dua pentaksiran ataupun dua bahagian. Okey, yang pertamanya ialah pentaksiran bertulis atau lebih mudah kita panggil dia exam lah Okey, secara bertulis wajib dilaksanakan oleh calon, okey, dan markahnya ialah 100 markah, wajarannya adalah 80%. Dan soalan akan disediakan oleh panitia geografi sekolah. Jadi pihak sekolah yang akan keluarkan soalan-soalan pentaksiran bertulis. Okey, untuk kerja lapangan, kerja lapangan ni pun ataupun folio ini, kajian lapangan ni wajib dibuat secara individu. Okey, tak ada berkumpulan dan sebagainya. Tapi awak boleh berbincang. Okey, boleh berbincang, tetapi laporan kerja lapangan itu mestilah dibuat secara individu. Okey. Markah juga 100 markah dan wajaran dia ialah 20%. Okey, dan tajuk kerja lapangan akan diberikan oleh panitia geografi sekolah. Jadi pihak sekolah juga akan bagi tajuk. Jadi ini selalunya kita akan buat pada rasanya dalam semester yang kedua lah. Okey, jadi ini wajaran pentaksiran bertulis 80%, kerja lapangan 20%. Jadi kedua 20%-an ini kita akan gabungkan, awak akan dapat markah penuh nanti. Seterusnya, kita tengok pentaksiran bertulis. Ini merupakan pembahagian bentuk soalan untuk pentaksiran bertulis geografi. Dan saya rasa mungkin awak dah tahu. Okay, sekadar untuk awak ingat, saya ingatkan kepada awak, mungkin dah lama belajar di rumah, dah lama berada di rumah. Jadi mungkin kadang-kadang tu bukan dia lupa ingatan, dia terlupa. Okay, bukan hilang ingatan Okay, dia terlupa. Okey, so ini antara pembahagian yang soalan pentaksiran bertulis. Okey, dia terbahagi kepada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, bentuk soalan untuk bahagian A, kita mulakan dengan bahagian A. Bahagian A bentuk soalan ni adalah berbentuk objektif ataupun aneka pilihan. Okey, aneka pilihan A, B, C dan D. So awak pilih saja jawapan yang betul. Jumlah soalan sebanyak 20 markah, 20 soalan. Dan jumlah markah ialah 20 markah dan wajib menjawab semua soalan. Okey, itu untuk bahagian A. Bahagian B merupakan soalan berbentuk struktur. Okey, jumlah soalan sebanyak 4 soalan dan jumlah markah 50. Antara bahagian yang merupakan bahagian yang membawa markah paling banyak sekali, iaitu 50 markah. Dan merupakan soalan ini wajib. Okay, jawab semua soalan, keempat-empat soalan ini wajib. Dan soalan yang pertama, selalunya dia akan tanya tentang peta topografi. Okay, dia akan berikan satu peta topografi dan awak akan menjawab soalan berdasarkan peta topografi yang diberikan. Contohnya mencari jarak, mengenal pasti ciri-ciri budaya dan fizikal, mencari koordinat, okey, rujukan grade dan sebagainya. Okey, untuk soalan yang kedua, selalunya soalan sama ada graf ataupun carta pie. Okey, itu soalan yang kedua. Okey, dan soalan yang ketiga dan keempat ialah soalan-soalan yang berbentuk dari bahagian sama ada geografi fizikal, geografi manusia, isu dan alam sekitar, ataupun geografi kawasan. Okey, so sama ada daripada tekanan 1, tekanan 2 atau tekanan 3. Okey, so dia akan rangkumkan sekali lah. Okey, dan seterusnya untuk last sekali ialah bahagian C. Soalan berbentuk esei. Jumlah soalan ada 5 soalan, markah 30 markah, dan daripada 5 soalan ni awak wajib jawab 3 soalan sahaja. Okey, jadi soalan-soalan esei ni bila disebut esei, jawapan mestilah ditulis dalam bentuk karangan. Okey, so itu sekadar untuk kita ingat semula, okey, tentang pentaksiran bertulis. Mungkin ada yang dah lupa. Okey, so seterusnya kita akan masuk bab yang ketiga, pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan, semula jadi dan hidupan liar.
Okey, mungkin ada yang bertanya, cikgu dah kenapa pula tiba-tiba nak mula dengan bab 3? Okey, kenapa tak mula dengan bab 1? Kenapa tak mula dengan bab 2? Okey, sebenarnya saya saja, bukan saya sajalah, okey, saya nak mulakan dengan bab 3 sebab bab 1 dan bab 2 ialah bab kemahiran geografi. Dan saya rasa bab kemahiran geografi ni lebih afdal rasanya kalau saya mengajar secara bersemuka dengan awak. Okey, jadi buat masa ni untuk PDPR secara online ni, okey, lebih baik saya rasa saya mulakan dengan bab 3. Okey, dengan geografi fizikal. Okey, jadi nanti bila kita dah naik, bila dah semua pandemik ni semua dah okey, awak pun dah kembali ke sekolah, okey, kita akan masuk semula dengan bab kemahiran geografi. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, jadi kita tengok sikit apa yang kita nak belajar. Okey, sebelum tu sekarang induksi, okey, keadaan persekitaran dunia yang pelbagai, okey, dekat dunia ni, fizikal dunia macam-macam, okey, telah menyebabkan wujudnya kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Jadi tahukah anda faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar? Jadi ini yang kita nak belajar tu. Okey, bagaimana faktor bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, ini 4 faktor, okey, yang kita nak belajar pada hari ini. Okey. Okey, apa yang akan dipelajari? Yang pertama, okey, hari ini awak akan belajar tentang mengenal pasti 4 faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Ini faktor yang saya sebut tadi tu. Okey, bentuk muka bumi, saliran, tanah dan iklim. Okey, yang kedua, okey, menghuraikan faktor bentuk muka bumi. Okey, untuk hari ini kita akan fokus kepada bentuk muka bumi saja. Saliran, tanah dan iklim kita akan pergi ke next class. Okey, so untuk hari ini kita akan menghuraikan faktor bentuk muka bumi yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, hari ini kita akan fokus bentuk muka bumi je. Saya tak nak banyak-banyak ini sebab kan banyak-banyak nanti awak pening, tak faham, okey, akan ada masalah nanti. Okey, kita masuk kepada 4 faktor, okey, persekitaran fizikal yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, yang pertama ialah bentuk muka bumi. Okey, bentuk muka bumi. Apa yang dimaksudkan dengan bentuk muka bumi ni? Okey, bentuk muka bumi ni merujuk kepada kepelbagaian ciri-ciri serta ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut. Okey, kalau saya katalah kan, bentuk muka bumi awak tak faham kan? Kalau saya kata okey, bentuk muka cikgu, okey, awak akan tahulah, okey, bentuk muka saya ni ada dekat pipi ni tembam, okey, and then ada mata dua, awak akan nampaklah apa yang berada di permukaan bentuk muka saya ni. Okey, bila saya sebut bentuk muka bumi, awak akan bayangkan apa yang awak nampak pada muka bumi tersebut. Okey, bentuk muka bumi ni, apa yang awak nampak. Okey, jadi merujuk kepada kepelbagaian ciri serta ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut. Memang bumi kita ni awak cakap berbentuk sfera, nampak macam bulat elok je, sfera elok je kan. Tetapi permukaan kita ni tak rata. Nampak daripada jauh memang kita nampak cantik elok je, tapi tak rata. Ada kawasan yang tanah dia tinggi, ada kawasan tanah dia rendah dan sebagainya. Okey, itu yang pertama, bentuk muka bumi. Yang kedua ialah iklim. Apa yang dimaksudkan dengan iklim? Okey, iklim ni merujuk kepada kombinasi beberapa elemen seperti suhu, okey, hujan, angin, tekanan udara, keadaan awan serta kelembapan udara dan cahaya matahari, okey, dalam tempoh yang panjang di sesuatu kawasan. Okey, ini pun sebenarnya iklim ni pun awak dah belajar masa tingkatan 2 dulu. Okey, kalau tak salah saya dulu bab apa tingkatan 2, bab 5 ke gitulah. Okey, 5 ke 4 gitulah, tentang iklim. Okey, so mungkin tak ada masalah sebab awak pun dah belajar. Jadi bila kita masuk ni lebih detail lagi, insya-Allah dia akan membantu awak. Okey, seterusnya tanah. Apa yang dimaksudkan dengan tanah? Okey,
Okey, tanah merujuk kepada lapisan yang paling atas permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan. Okey, iaitu bahan organik dan juga bahan bukan organik. Okey, so dekat tanah ni ada inilah lapisan yang paling atas dekat permukaan bumi. Okey, ada dua bahan, bahan organik dan bahan bukan organik. Apa bahan organik dan apa bahan bukan organik? Okey, bahan organik ialah bahan-bahan yang mudah terurai dan juga bahan bukan organik ni ialah bahan-bahan yang tidak boleh terurai. Contohnya organik dari segi sisa-sisa haiwan, sisa tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Manakala bahan bukan organik pula macam plastik, okey, tin dan sebagainya. Okey, itu ialah perbezaannya. Seterusnya saliran. Apa pula saliran? Saliran merujuk kepada ciri-ciri pola aliran sungai dan cawangannya serta kuantiti air yang mengairi sesuatu kawasan bentuk muka bumi. Okey, aliran air di kawasan permukaan bumi. Okey, itu kita panggil saliran. So inilah empat faktor persekitaran fizikal, okey, yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, so kita ingat balik, yang pertama bentuk muka bumi, yang kedua iklim, yang ketiga tanah dan yang keempat saliran. Dapat? Okey, so dapat kita pergi kepada next, kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, so untuk hari ini saya nak fokus kepada bentuk muka bumi sahaja. Okey, jadi untuk bentuk muka bumi ni, okey, kita ia terbahagi pula kepada 3 jenis. Okey, iaitu tanah tinggi, tanah pamah, okey, dan pinggir laut. Okey, setiap bentuk muka bumi ini dilitupi oleh tumbuh-tumbuhan semula jadi serta didiami oleh hidupan liar yang berbeza-beza. Okey, maksudnya dekat Malaysia kan, awak bayangkanlah kalau kata polar bear, beruang kutub tu tinggal dekat kampung Sungai Kertas ni. Okay, awak rasa macam mana? Saya rasa menangis dekat kedai Kak B itu sambil-sambil melap peluh dia tu. Okey, dia tak sebab tak sesuai. Okey, mungkin ada tempat dia lah yang sesuai. Okey, so kita tengok yang pertama, tanah tinggi. Tanah pamah. Okey, so kawasan tanah pamah di Malaysia dan Amazon di Brazil dilitupi oleh hutan hujan tropika. Kan mungkin ada yang tanya, cikgu, kenapa pula Brazil entah ke mana benua lain, cikgu? Malaysia dekat sini, kenapa pula sama juga hutan hujan tropika? Okay, sebab kita berada di kedudukan yang sama, di garisan yang sama, iaitu garisan khatulistiwa. Okay, jadi kawasan tanah pamah di Malaysia dengan Amazon, okay, di Brazil, kita sama dilitupi hutan hujan tropika. Okay, di Malaysia terdapat pokok meranti, jelutong, cengal, merbau, okay, pokok seraya, okay. Manakala di Amazon terdapat pokok wimba, Brazilian mahagoni, okay, lapuna, okay, ficus dan juga getah. Okay, itu antara perbezaan lah, okay, di Malaysia dengan di Amazon. Okay, kalau kita melihat di Thailand, okay, Thailand, Laos, Myanmar, Filipina, India, Bangladesh, okay, di kawasan-kawasan di negara-negara ini, tanah pamah dia pula dilitupi oleh hutan monsun tropika. Okay, so antara hidupan-hidupan tumbuh-tumbuhan semula jadi dia ialah pokok jati, cendana, okey, pinkado, damar, mahagoni, teak dan sal. Okey, ini adalah contoh-contoh pokok-pokok yang ada di kawasan monsun tropika. Seterusnya tanah pamah di tasik Great St. Lawrence di Kanada dilitupi oleh hutan conifer. Okey, hutan conifer. Okey, ini di Kanada. Dan seterusnya kawasan tanah pamah yang luas mempunyai banyak sumber makanan telah menjadi habitat semula jadi pelbagai hidupan liar. Okey, disebabkan banyak tumbuh-tumbuhan, okey, dia telah menarik ataupun telah menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan tempat tinggal, habitat, okey, kepada hidupan-hidupan liar. Okey, contohnya di Malaysia terdapat hidupan liar seperti gajah, okey, harimau, badak sumbu, okey, pelbagai jenis spesies monyet, arnab, rusa, okey, musang,
Okey, manakala di Amazon, okey, terdapat hidupan liar seperti puma. Awak pernah dengar kan brand Puma tu kan? Itulah dia punya macam harimau tu, puma tu, jaguar, anaconda, filem anaconda kan, ular besar tu, dan juga ikan piranha. Okey. So ini antara perbezaan di Malaysia dan juga di Amazon tentang hidupan liar. Okey, jadi sekarang kita tengok contoh-contoh kawasan tanah pamah utama dunia. Okey, so di dunia ni kita ada apa orang kata, beberapa kawasan tanah pamah yang popular. Okey, antaranya ialah dataran Manchuria, okey, lembangan Kongo, okey, lembangan Ganges Brahmaputra, lembangan Murray dan juga dataran Siberia Barat. Okey, so ini 5 contoh kawasan tanah pamah utama di dunia. Okey, next kita tengok kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi ini merupakan kawasan yang ketinggian dia melebihi 180 meter dari aras laut. Okey, so bila dia melebihi 180 meter, dia dikira sebagai kawasan tanah tinggi. Okey, di kawasan tanah tinggi ini tumbuh-tumbuhan akan berbeza mengikut ketinggian, terutama selepas ketinggian melebihi 1200 meter dari aras laut. Okey, di kawasan tanah tinggi ini terdiri daripada pokok-pokok bantut, okey, pokok-pokok rendah dan pokok-pokok renek seperti oak, laurel, palma, paku pakis, lumut dan kulampai. Okey, dan di kawasan tanah tinggi juga, walaupun berada di kawasan tanah tinggi, tetap ada hidupan liar di kawasan tersebut. Okey, contohnya ialah seperti kambing gurun, okey, tupai, serigala dan juga ilama. Okey. So apa orang kata, ini adalah contoh jadual yang tunjukkan ni ialah contoh perbandingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar antara banjaran Croker dengan banjaran Himalaya. Okey, dekat banjaran Croker di Malaysia dekat Sabah sana tu dengan banjaran Himalaya. Okey. Okey, next kita masuk pinggir laut. Okey, kawasan pinggir laut ni adalah seperti pulau, pantai berpasir, pantai berlumpur dan juga paya air masin. Okey, terdiri daripada tumbuh-tumbuhan yang tahan tiupan angin dan air laut seperti semak samun, bintangun laut, mengkuang laut, pokok bakau dan pokok kelapa serta pokok-pokok menjala seperti tapak kuda. Okey, ini antara inilah tumbuh-tumbuhan yang hidup dekat kawasan pinggir laut. Dan pinggir laut juga sesuai untuk hidupan liar seperti ular, siput, ketam, anjing laut, okey, dan umang-umang dan sebagainya lah. Okey, so itu antara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar, okey, yang ada di kawasan pinggir laut Malaysia. Okey, rujuk awak lihat kepada jadual tunjuk tu ialah merupakan lokasi hutan pantai di negara-negara di dunia ni lah. So antaranya kalau awak tengok di Malaysia, contoh hutan pantai kita ada Pulau Rumbia, Pulau Tioman, Pulau Redang. Okey, kalau di Thailand kita ada Pantai Prae, Koh Samui, Pulau Pipi. Okey, di Indonesia ada Pulau Raja Ampat, Kepulauan Bangka Selatan, Pantai Barat Sumatera. Okey, dan awak tengok tu lah, okey, Australia dan Amerika Syarikat. Okey, itu semua ialah contoh-contoh lokasi hutan pantai di negara-negara yang dimaksudkan. Okey, jadi itu sahaja yang kita belajar pada hari ini. Okey, jadi untuk minggu depan kita akan teruskan dengan 3 lagi faktor-faktor. Okey, macam hari ini kita dah belajar tentang bentuk muka bumi, dan minggu depan kita akan belajar lagi 3 faktor. Okey, InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan Isnin. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita akhiri kelas kita pada hari ini. Dan jangan lupa jawab soalan kuis yang telah saya berikan melalui link Google Form yang telah saya sediakan. Dan jangan lupa isi kehadiran dalam link tersebut. Jadi jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Dah habis tonton? Apa lagi? Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye. Assalamualaikum.